Allah memberi amaran kepada bangsa Arab yang menganut Islam, bahawa Allah memberi kemuliaan kepada mereka dengan Islam, bukan dengan semangat kebangsaan. Tidak menjadi salah seseorang itu kasih kepada kaum dan bangsanya. Allah Ta'ala menjadikan kita berbagai-bagai kaum dan bangsa. Allah Ta'ala menjadikan kita berkeluarga dan anak beranak. Allah Ta'ala mewajibkan kita mengadakan hubungan silaturahim di kalangan keluarga. Allah Ta'ala tidak melarang kasih kepada bangsa masing-masing. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam sayang kepada bangsa masing-masing. Al-Quran menceritakan kepada kita semua nabi-nabi dalam ucapan mereka menyebut, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum bangsaku yang aku kasih, tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Nabi-nabi itu menyebut, ya qaumi, wahai kaum bangsaku yang aku kasih. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mula dilantik menjadi rasul, Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Islam mengharamkan kita putus hubungan keluarga. Islam tidak melarang sayang kepada bangsa masing-masing. Melayu sayang pada Melayu, Cina sayang pada Cina, Arab pada Arab, tidak menjadi salah. Tetapi apabila sayang kepada bangsa menjadi satu akidah perjuangan, dilarang oleh Allah dan menjadi ajaran salah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum bangsa menghina kaum bangsa yang lain. Boleh jadi kaum bangsa yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghinakannya. Nabi SAW tidak mengaku umat kepada orang yang berjuang di atas dasar fanatik kaum dan bangsanya yang dinamakan asabiyah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan daripada puak kita orang yang menyeru ke jalan asabiyah. Bukan daripada puak kita orang yang berperang di atas dasar asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Lalu seorang sahabat bertanya, mal asabiyatu ya Rasulullah?
Apakah asabiyah itu, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'ina qaumaka 'ala zulmi." Asabiyah itu kaum menolong bangsamu di atas dasar zalim. Nak tolong bangsa kita walaupun bangsa kita zalim. Nak tolong bangsa kita buat zalim pada bangsa lain, ini diharamkan oleh Allah. Nabi tak mengaku umat. Firman Allah Ta'ala, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kamu menghukum, kamu memerintah di kalangan manusia, hukumlah dengan adil. Allah Ta'ala menyebut memerintah di kalangan manusia. Tidak kira apa bangsa manusia itu. Tidak kira apa agama manusia itu. Firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang bangun, yang menegakkan perkara yang adil kerana Allah. Jangan dengan sebab kamu bermusuh terhadap sesuatu kaum, kamu zalim terhadap kaum itu. Berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu lebih hampir kepada takwa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan perjuangan Islam yang baik, Islam yang adil, berlawan dengan bangsa Arab. Bukan berlawan dengan Melayu, bukan berlawan dengan Cina, bukan berlawan dengan Inggeris. Nabi berlawan dengan keluarga dia sendiri yang menentang Islam. Abu Lahab bukan Cina. Abu Lahab bukan Melayu. Abu Lahab orang Mekah, bukan Arab. Abu Jahal orang Mekah, orang Arab. Fir'aun orang Mesir, tempat negeri Universiti Azhar. Mereka lawan Islam. Allah Ta'ala laknat mereka di dunia sampai ke akhirat. Melayu ni apa sangat? Bukan Melayu saja. Melayu yang berpegang dengan Islam, dengan yang baik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menegaskan dalam ucapannya ketika menyaksikan kekalahan Rom, dijemput oleh Padri Besar Baitul Maqdis untuk meraihkan kemenangan kerana Padri Besar Baitul Maqdis yang menganut agama Kristian lebih rela berada di bawah kerajaan Islam. Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis dan menyampaikan ucapannya yang terkenal, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma nabtaghil 'izza bighairi ma a'azzana Allah, adallana Allah." Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam, kita menerima penghinaan daripada Allah. Saya terkejut mendengar ucapan utama dalam Perhimpunan Agung UMNO, mesti pertahankan Melayu.
India Muslim Melayu, Cina Mu'alah Melayu. Bila masuk Islam habis jadi Melayu belaka. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Ini ajaran salah. Ajaran salah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memulakan perjuangannya mengajak bangsa Arab di atas nama kebangsaan Arab bersatu untuk menentang Parsi dan Rom yang menjajah semenanjung Arab di masa itu. Nabi tidak memulakan perjuangannya dengan perjuangan kebangsaan. Nabi memulakan perjuangannya dengan perjuangan Islam. Yang pertama mengajak kepada Islam dengan tidak ada paksaan. Tak boleh paksa orang bukan Islam. Mengajak untuk mendirikan kerajaan. Perjuangan politik. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan. Bila penduduk Mekah talak, penduduk Madinah terima, maka Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Dan mengadakan tahaluf. Mengadakan persepahaman dengan orang-orang yang bukan Islam. Di kalangan Yahudi. Di kalangan Kristian. Di kalangan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Mengadakan tahaluf. Mengadakan persepahaman. Dan diizinkan untuk mendirikan kerajaan. Dibenarkan orang yang bukan Islam bersama dengan orang Islam dalam mendirikan kerajaan. Untuk menunjukkan undang-undang yang adil dan peraturan yang adil. Dalam perkara yang diizinkan oleh Islam, kita tak boleh paksa orang bukan Islam. Dalam perkara yang dibenarkan oleh agama lain, kita tak boleh larang mereka. Kita tak boleh larang mereka minum arak. Tak boleh larang mereka makan babi. Tak boleh larang mereka berniaga dengan barang-barang yang dilarang oleh agama kita. Itu hak mereka. Bahkan Al-Qadhi Abu Yusuf, seorang alim yang terkenal dalam mazhab Hanafi, mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Kharaj. Kitab yang berkait dengan keuangan Islam. Abu Yusuf, seorang alim yang terkenal, mengatakan bahawa diambil cukai-cukai arak, cukai-cukai babi daripada orang yang bukan Islam. Tetapi duit cukai ini disimpan dalam tabung khas. Dibelanjakan untuk penganut-penganut agama yang bukan Islam. Tidak boleh dibelanjakan untuk orang Islam. Bila kita merentah Kelantan, kita merentah Terengganu, kita buat perkara ini. Kita arahkan kerajaan Kedah, buat, dan surah diarahkan oleh Menteri Besar. Negeri Pulau Pinang pun buat, negeri DAP buat. Tadi Anthony Lok sebut, dia letak dalam tabung khas. UMNO dia tak buat, dia capur habis.